لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnianya Allah Taala beri kepada kita kesempatan, ruang dan juga waktu untuk kita sama-sama menyambung lagi pengajian kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Dan semoga Allah Taala berikan kepada kita barakah dan juga rahmat bila kita berada dalam majlis ni, insya-Allah. Dan sebelum daripada kita sambung pengajian ataupun bacaan matan Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani ni, suka untuk saya peringat sebab hari ni kita dah masuk 20 Zulkaidah. Maknanya kita dah masuk bulan Zulhijjah. Bila masuk bulan Zulhijjah ni, saya teringat sama pesan guru saya, tolong pesan kepada masyarakat tentang akan datangnya satu hari ataupun 10 hari yang sangat besar rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud daripada Abdullah bin Abbas. Nabi sebut bahawasanya 10 hari terawal, kelebihan 10 hari terawal di bulan Zulhijjah bagi kita yang tak pergi menunaikan haji lah. Orang yang pergi menunaikan haji, dia dapat kelebihan dia. Nabi sebut, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamil 'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Hadis riwayat Abu Dawud ni cerita tentang kelebihan besar 10 hari terawal di bulan Zulhijjah, iaitu bermula pada 1 Zulhijjah sampailah hari raya Al-Adha tu sendiri. Nabi sebut, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang paling disukai untuk melakukan amal saleh daripada 10 hari ni. Para ulama kata, bila Nabi sebut ma min ayyam, dia panggil sini dalam kaedah dia al-hasr, iaitu Nabi telah mengkhususkan bahawasanya 10 hari ni ialah hari yang sangat besar fadilat dia. Sebab tu para ulama sebut 10 hari terawal bulan Zulhijjah ni lebih besar pahala dan rahmat dia berbanding 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan tu kecil lagi, 10 awal Zulhijjah ni lebih besar lagi. Ni antara rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi siapa-siapa yang tak sempat untuk bersungguh-sungguh melakukan ibadat pada 10 akhir Ramadan baru ni. Maka Allah Taala nak beri hadiah yang besar, iaitu besarnya pahala orang yang melakukan amalan ataupun amal soleh pada 10 hari terawal. Sebab para sahabat tanya, walal jihadu fi sabilillah, adakah amal soleh yang dilakukan pada 10 hari terawal Zulhijjah ni lebih besar berbanding berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sebab jihad ni antara amal ibadat yang paling tinggi sekali lah. Zarwatu sanami, Nabi sebut antara kemuncak amalan yang paling tinggi sekali, ibadat paling tinggi lah keluar menggadaikan diri dan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun jawab, walal jihadu fi sabilillah, bahkan lebih besar lagi daripada berjihad. Maknanya buat amal soleh, baca Quran ke, puasa ke, segala amal soleh, bersedekah ke, apa-apa semua yang dibuat pada 10 hari itu lebih besar daripada kerja jihad lagi. Kecuali Nabi kata, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika syai'. Kecuali orang yang keluar telah mengorbankan diri dia dan harta dia dan dia tidak pulang kembali, dia pun mati, harta dia pun kena rapah oleh musuh, maka waktu lebih besar lagi berbanding 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Cuma nak rakyat sini, kelebihan ni Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang nak melakukan amal soleh. Sebab kita kena fokus sini, dia punya besarnya fadilat tu lebih besar berbanding 10 terakhir Ramadan lagi. Maknanya sebahagian ulama kata bahkan lebih besar daripada malam Lailatul Qadar lagi sebenarnya. Sebab benda ni Allah Ta'ala sebut jelas dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan 10 malam yang terawal. Tu tafsiran yang paling
tepatlah, yang paling rajih menunjukkan walayalin ashri, 10 malam tu ialah maksudnya 10 malam terawal di bulan Zulhijjah. Okey. Nak ayat pada kita bahawasanya Allah Ta'ala nak beri pada kita peluang. Dalam setahun ni Allah Ta'ala beri pada kita ni satu bulan yang nama dia bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang Allah Ta'ala beri rahmat dan barakah. Cuma ada waktu-waktu lain Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala tutup tahun tu dengan adanya nama dia bulan Zulhijjah dan 10 hari terawal bulan Zulhijjah tu sendiri. Waktu Allah Ta'ala nak beri pada kita, dan kita kena azam pada diri kita supaya kita dapat rebut balik peluang, terutamanya kita yang mungkin tak bersungguh mana pada 10 akhir Ramadan, kita qada balik amal soleh kita pada 10 terawal bulan Zulhijjah ni. Sebab dia punya kelebihan sangat besar lah. Macam saya sebut tadi, ma min ayyam, tidak ada hari yang lebih besar, menafikan semua hari-hari lain yang lebih besar lagi berbanding hadis-hadis yang lain disebutkan. Tu sebagai peringatan bagi kita lah, untuk kita sama-sama kejar untuk buat amal soleh kita. Dan seterusnya kita sambung bacaan ataupun syarahan huraian Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani yang dah berhenti pada bab yang kedua, dan hari ni kita akan masuk pada bab yang ketiga pada muka surat 43, iaitu beriman kepada para malaikat. Okay. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Fa khalaqal malaikatu jami'a li ta'atihi wa jabalahum 'ala ibadatihi. Faminhum malaikatun biqudratihi lil 'arsy hamilun, wa ta'ifatun minhum hawla 'arsyihi yusabbihun, wa akharuna bihamdihi yuqaddisun. واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبرون لأمره. Hak tu matan berkaitan dengan bab ketiga ataupun risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani dalam bab ketiga, iaitu beriman kepada malaikat. Yang mana maksud dia, kita baca maksud dia telah menciptakan malaikat kesemuanya untuk mentaatinya, dan dia telah menjadikan mereka dalam keadaan sentiasa beribadah kepadanya. Di antara mereka ada malaikat yang menanggung arasy dengan kekuatannya, dan ada sekelompok dari mereka yang sentiasa bertasbih di sekitar arasy-Nya, dan ada yang lainnya sentiasa menyucikan diri dengan memujinya. Dan dia telah memilih daripada kalangan mereka seorang utusan untuk diutuskan kepada rasul-rasulnya, dan sebahagian yang lain ditugaskan untuk mengurus takbir urusan sesuai dengan perintahnya. Bab yang ketiga ni ialah penulis, iaitu Al-Imam Al-Muzani, nak beritahu akidah yang sebenar ataupun bagaimana kita ni nak beriman dengan perkara-perkara sam'iyat. Sebab malaikat ni termasuk daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ni tidak boleh tengok ataupun mengecam dia menggunakan panca indera kita. Panca indera kita ni tak dapat cam ataupun tak dapat tengok. Malaikat dan juga jin, dua makhluk ni kita tak boleh tengok. Okey, Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan juga malaikat, dia boleh tengok kamu wahai anak Adam dan seluruh kabilah kamu, min haitsu la tarawnahum, dalam keadaan mu tak boleh tengok mereka semua. Ayat ni dalil jelas menunjukkan bahawasanya kita ni selamanya tak boleh tengok jin dan juga malaikat dalam rupa bentuk asal dia. Cuma sebahagian orang yang dakwa nampak jin, yang kena kaca diatur apa semua tu, dia panggil jelmaan semata-mata. Jelmaan. Sebab jin dan syaitan, jin yang jahat dipanggil syaitan, dan juga malaikat ni Allah Ta'ala beri kepada dua makhluk ni kudrat boleh merupai ataupun menjelma dalam berbagai bentuk. Dan dua-dua makhluk ni, malaikat dan juga jin ni, ialah makhluk yang tidak ada jisim, tidak ada berat. Kalau timbang pun dah akan gogeh, orang kata nimbang tu. Kita timbang gogeh lah, musing lah meter tu orang kata. Mana kata manusia dia ada jisim, tapi malaikat dan jin besar ke kecil ke lagu mana pun dia tidak ada jisim, dia tidak ada berat. Sebab dia satu benda yang bersifat tak ada jisim dan tak ada jirim. Hak tu benda yang kita kena beriman. Sebab tu kita tengok hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, ketika mana Nabi minta Anas bin Malik ni temang Nabi, untuk Nabi ni pergi berdakwah kepada masyarakat ataupun kaum jin. Bila sampai di kawasan luar pada pinggir kota Madinah, Nabi pesan kepada Anas bin Malik, Nabi buat satu garisan. Hadis tu hadis yang sahih, riwayat, saya tak ingat riwayat ni, kalau tak silap riwayat An-Nasa'i ataupun riwayat Abu Dawud. Nabi buat satu bulatan garisan.
Nabi kata, ya Anas, masuklah garisan ni, dan jika berlaku apa-apa benda pun mu jangan keluar daripada garisan ni. Maka Nabi pun tinggalkan dia sehingga Nabi pergi jalan jauh daripada pandangan Anas bin Malik, dan Anas bin Malik nampak kepulang-kepulang asap menyelubungi jasad Nabi, dan Nabi hilang daripada pandangan tu. Tu je yang Anas bin Malik nampak. Lebih pada tu Anas bin Malik tak nampak. Yang kata mari nak seria ke apa semua ke, tak ada. Tak kena pada Anas bin Malik. Maknanya hak kita ni yang jenis berasa ni hebat pada Anas bin Malik lagi ya. Secara umumnya gitu. Mana katanya Anas bin Malik dah nampak sehingga keluar balik kepulan asap, Nabi keluar. Nabi selesai berdakwah. Seperti mana yang diceritakan dalam surah Ahqaf dan dalam surah Jin. Cerita bagaimana Nabi menyampaikan, membaca Al-Quran kepada para jin. Dan malaikat ni adalah salah satu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Unsur dia berbeza. Jin, syaitan dan iblis masuk dalam kategori jin lah. Seperti mana dalam surah Kahfi Allah Ta'ala sebut, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis tu daripada golongan jin, dan dia ni fasik ataupun dia engkar terhadap urusan ataupun perintah Allah Ta'ala, iaitu untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Kita akan bahas bab penciptaan Nabi Adam ni dalam bab yang ke-4 seterusnya, dalam bab ni, dalam kitab kita, iaitu Syarhus Sunnah ni. Malaikat Allah Ta'ala ciptakan daripada nur, dan malaikat unsur dia ialah daripada cahaya, dan dia punya perangai malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat ni dia tidak ada istilah engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Dia memang unsur kebaikan. Malaikat ni unsur taat yang ada pada malaikat. Adapun jin, terutamanya daripada golongan syaitan jin yang melakukan kejahatan, jin ni unsur ataupun syaitan ni unsur dia unsur api dan unsur jahat. Jin unsur jahat, unsur api. Unsur dia, kejadian dia daripada api, dan dia punya kecenderungan dia melakukan kejahatan. Adapun malaikat diciptakan daripada nur, dan kecenderungan dia kepada buat ketaatan. Okey. Adapun manusia ni diciptakan daripada tanah, dan ada dua-dua unsur. Unsur kebaikan pun ada, unsur kejahatan pun ada. Sebab tu manusia dia jadi makhluk yang hebat sekiranya dia dapat menyerlahkan salah satu di antara dua unsur tu, dia akan jadi hebat dalam bidang tertentu. Kalau dia ni menyerlahkan unsur kebaikan, dia jadi orang soleh. Kalau dia menyerlahkan unsur kejahatan, dia jadi paling jahat atas muka bumi. Maknanya Allah Ta'ala jadikan manusia ni ada dua unsur. Malaikat unsur, satu unsur. Jin ataupun syaitan satu unsur lain pula. Fa khalaqal malaikatu jami'an li ta'atihi. Dia telah menciptakan malaikat kesemuanya untuk mentaatinya. Umum, macam saya ayat tadi lah, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat ni sifat dia taat selama-lamanya, dan dia juga masuk dalam makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta dia dalam keadaan Allah Ta'ala tak berkehendak kepada dia. Allah Ta'ala cipta dia ni bukan kerana Allah Ta'ala nak minta dia tolong kerja Allah Ta'ala, tak. Sebagai nak tunjuk kebesaran Allah Ta'ala saja. Walaupun kita tengok kerja-kerja para malaikat ni, dia sifat dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa jabalahum li ta'atihi ala ibadatihi faminhum malaikah, kesemuanya untuk mentaatinya, dan dia telah menjadikan mereka dalam keadaan sentiasa beribadah. Antara perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada malaikat ni ialah sentiasa beribadah, dan dia punya ibadat tu berbeza-beza ikut pada skop kerja yang Allah Ta'ala letak pada dia. Kita boleh tengok dalam surah Ghafir ayat yang ke-7, Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Adanya sebahagian malaikat ni yang yahmiluna al-'arsha, kerja dia ni menanggung arash. Arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni ialah makhluk yang paling besar sekali Allah Ta'ala ciptakan. Wa man hawlahu, dan juga menjaga di sekeliling arash. Ni sebagai orang kata nak tunjuk tentang bagaimana Allah Ta'ala ni kehebatan kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kata Allah Ta'ala ni perlu kepada arash, Allah Ta'ala perlu kepada malaikat. Cuma nak rakyat bahawasanya Allah Ta'ala ni ada satu struktur pentadbiran kerajaan yang hebat. Macam mana kita Malaysia, kita ada Putrajaya, pusat pentadbiran dia. Tak ada Putrajaya pun boleh ngetah oleh ada Perdana Menteri sebenarnya. Tapi nak rakyat bila ada mercu tanda ni, jadi hebat lalu. Arash itu mercu tanda kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan malaikat ni jadi pekerja-pekerja dia. Dalam keadaan Allah Ta'ala tidak berhajat pun kepada benda-benda tu. Sekadar nak tunjuk Allah Ta'ala ni ada satu sistem yang hebat. Tu saja. Tidak lebih daripada tu. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yang mana kerja para malaikat ni yusabbihuna,
iaitu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bihi, dalam keadaan mereka ni tasbih dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ni dia buat bukan dalam keadaan dia nebeng apa semua dak. Malaikat ni dia tasbih kepada Allah Taala dalam keadaan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebahagian kita mungkin kita tasbih dalam keadaan kita terpaksa ataupun ada sebab-sebab tertentu. Dan antara kerja para malaikat yang Allah Taala sebut dalam surah Ghafir ni juga, wa yastaghfiruna lillazina amanu. Kerja para malaikat ni ialah minta ampun kepada orang-orang beriman, kalangan manusia yang beriman. Tu antara kerja para malaikat lah. Surah Ghafir tu panjang, Allah Ta'ala sebut. Wajabalahum ala ibadatihi faminhum malaikatu biqudratihi lil arsy hamilun. Di antara mereka ada malaikat yang menanggung arasy dengan kekuatannya. Wa ta'ifatum minhum haula arsyihi yusabbihun. Dan ada sekelompok dari mereka yang sentiasa bertasbih di sekitar arasy-Nya. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun. Dan ada yang lainnya sentiasa menyucikan diri dengan memujinya. Okey. Wastafa minhum rusula, dan dia memilih daripada kalangan mereka seorang rasul. Allah Ta'ala juga memilih daripada kalangan malaikat ni, ada kerja dia ni jadi messenger ataupun penyampai. Siapa dia? Iaitu Jibril alaihissalam. Jibril ni dia punya jawatan dia Rasulul Malaikah. Adapun Nabi Muhammad ni Rasulul Bashar, Rasul di kalangan manusia. Adapun malaikat ni ada juga Rasul ataupun dia punya penyampai dia iaitu Jibril alaihissalam. Dia punya jawatan ni Rasulul Malaikah. Banyaklah. Antara Allah Ta'ala sebut Jibril ni Dhu Mirratin, orang yang mempunyai, bukan orang lah, malaikat yang mempunyai kehebatan. Ya gini, kalau dalam bahasa Arab, satu-satu benda tu bila banyak nama menunjukkan benda tu ataupun orang tu ataupun apa-apa benda saja, satu benda yang hebat. Contohnya Mekah. Mekah ada banyak nama. Makkah Al-Mukarramah, Ummul Qura, macam-macam nama. Madinah, orang sebut Madinah Al-Munawwarah, At-Tibah. Banyak nama. Kalau kita buka kitab bahagian Asmaul Makkah wal Madinah, 40 nama bagi Mekah. Jadi sebutkan bila satu benda tu banyak nama, maknanya benda tu hebat. Macam Nabi Muhammad sendiri banyak nama. Nabi pernah sebut bahawasanya Anal Muqaffi, akulah Rasul yang terakhir. Muqaffi ni maksudnya yang terakhir. Wa ana khatamun nabi, macam-macam. Bila satu benda tu banyak diletakkan nama, menunjukkan bahawasanya benda tu benda yang mulia, benda tu benda yang hebat. Allah Ta'ala pilih daripada kalangan malaikat ni jadi Rasul. Dan kalau kita tengok banyak sebenarnya tugas para malaikat, dan bilangan para malaikat ni pun banyak. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi sebut attatis sama wa huqqa laha an ta'it ma fiha mawdi'un arba'i asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatuhu sajidan lillah. Attatis sama, sesungguhnya telah meliputi langit ni. Wa huqqa laha an ta'it, dan menjadi hak ke atas kamu ni untuk memerhati langit. Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis ni, ma fiha mawdi'un arba'i asabi' illa wa malakun wadi' jabhatuhu sajidan lillah. Tidak ada pun tempat di bumi dan di langit yang boleh dijarakkan dengan 4 jari. Malaikat selepas daripada tu ada malaikat. Maknanya 4 jari belah ni malaikat, belah ni malaikat. Ayat ni bukan kata nak ayat malaikat tu duduk gitu, tapi nak ayat ramanya malaikat. Malaikat sangat ramai. Semua tempat yang ada di atas muka bumi ni adalah tempat malaikat meletakkan dahi dia untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak ayat bilangan malaikat terlalu ramai. Malaikat yang jaga amalan kita kiri kanan ni apa semua, Raqib dan Atid apa semua ni, semua tu ialah Raqib dan Atid ni ketua dia. Cuma hak jadi kerja bawahan ni tu ramai lagi. Kalau Raqib Atid je berapa juta manusia atas dunia ni. Kalau dia 2 orang, tapi Allah Ta'ala boleh buat. Cuma nak ayat bilangan malaikat ni sangat ramai. Tersangatlah ramai. Okey, tersangat ramai. Dan kalau kita tengok malaikat ni, dia boleh menjelma dalam bentuk-bentuk yang berbeza-beza dan boleh menjelma jadi manusia. Antaranya kalau kita tengok hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi, hadis yang kedua, hadis yang panjang. Jibril mari turun menyerupai seorang lelaki yang tampan. Para ulama sebut Jibril ni dia paling suka menyerupai seorang sahabat nama dia Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Tu sahabat yang paling Jibril bagi suka. Kalau nak ngupa, mesti ngupa muka sahabat ni. Dan Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi ni orang yang sangat smart. Dan Nabi pun beri guna dia untuk jadi delegasi, ketua delegasi ataupun jadi duta untuk Nabi atur dia ni untuk jadi wakil untuk berurusan dengan orang-orang luar ataupun pihak kerajaan luar. Terlampau smart orang dia. Dia ni asalnya rambut panjang. Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi ni asalnya rambut panjang. Dan dia ni bila terlampau smart, dalam tarjamah sebut, dalam kitab biografi sebut,
Dia ni jadi serabut sebab kalau dia jalan di kota Madinah, lorong-lorong di Madinah ni, anak dara akan hitah lalu kat tepi dekat. Dia jadi serabut. Dia rambut panjang, jadi serabut. Akhirnya kata serabut kepala aku, mai orang duk tengok lama, dia botok habis rambut dia. Botok jadi koh semak daripada rambut panjang. Koh serabut uluk jadi. Akhirnya dia buat lagu mana? Keluar daripada kota Madinah. Dan sebelum dia keluar tu dia pakai purdah. Dia lah digelarkan sebagai sahabat yang pakai purdah sebab terlampau semak dah lalu. Wallahu a'lam, tak tahu setara mana, tapi gitulah yang disebutkan dalam kitab terjemah. Dan ada juga sebahagian sahabat ni yang muka dia diusap oleh malaikat. Antaranya nama dia ialah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dia ni Nabi sebut, Nabi pernah puji dia. Dia satu hari masuk lambat dalam masjid Nabi ni, mari agak lewat. Dan Nabi kata akan masuk daripada pintu ni seorang lelaki yang wajah dia diusap oleh diusap oleh malaikat. Maknanya rahmat. Dia tu Allah Taala beri rahmat pada dia. Tiba-tiba masuk dalam tu Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Bila dia masuk, sebab Nabi ayat ada ke sahabat ni, semua sahabat tengoklah ke kata dia. Dia pun jadi pelik, aku ada buat dosa benda ke hari ni. Dia pun duduk dalam majlis Nabi, duduk senyap itu. Habis Nabi cakap apa semua, dia pun tanya, ada Nabi sebut benda-benda ke? Ada Nabi sebut benda-benda pasal benda. Pasalnya ialah Nabi sebut mu ni antara sahabat yang malaikat duk setuh sama, duk beri rahmat, duk sapuh muka dia tiap-tiap hari. Ni orang kata kelebihan ataupun tazkiyah ataupun penghargaan Allah Subhanahu Wa Taala atas sebab solehnya ataupun hebatnya amalan Jarir bin Abdullah Al-Bajali itu sendiri. Okey, itulah huraian tentang malaikat umum saja. Cuma nak royaknya kerja malaikat ni sangat banyak. Kalau kita tengok syarah dalam kitab Arab pun apa dia sebut sini, wa minhumul malaikatu ja'alahumullahu rusula ya'muruhum bi amrihi fayatamirun, wa minhumul hafazah, wa minhumul mu'aqibat, wa minhum khuzzanur rih, wa minhum khaznatin nar, wa minhum khaznatil jannah. Banyaklah yang kerja dia menjaga angin, kerja dia yang menjaga pintu neraka, kerja yang menjaga pintu syurga, banyaklah. Tu secara umum lah kita boleh faham secara mudah je bab malaikat ni. Seterusnya kita masuk bab yang keempat, iaitu bab penciptaan Adam alaihissalam dan ujian terhadapnya. Ni satu benda yang kita kena beriman. Sebab penciptaan Nabi Adam alaihissalam ni penciptaan yang maha ajaib. Lahir tanpa ada mak dan tanpa ada ayah. Tu kehebatan ataupun perbezaan Nabi Adam. Dan dia lahir pula bukan daripada kecil pakai besar, lahir tu besar berdengung lalu. Besar lah. Besar lalu 60 hasta disebutkan dalam hadis ni, 60 hasta ketinggian Nabi Adam. Dia bukan lahir daripada bayi tu semua dak. Dia punya penciptaan yang maha ajaib yang Allah Taala sebut, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Dalam surah Sad Allah Taala sebut bahawasanya ingkarnya iblis. Allah Taala sebut, apa yang menghalang kamu untuk sujud terhadap Adam yang telah aku ciptakan dengan dua tangan aku. Dia sebutkan dalam kitab, antaranya kitab syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi, kitab Al-Minhaj. Dia cerita ketika mana cerita tentang bab khalqu Adam, hadis tentang khalqu Adam. Allah Ta'ala mencipta Nabi Adam ni dalam syurga. Satu masa yang agak lama Allah Ta'ala cipta Nabi Adam ni dalam syurga. Dan pada masa Nabi Adam ni diciptakan, Allah Ta'ala siapkan dia punya lembaga ataupun patung Nabi Adam ni. Ketika mana Allah Ta'ala duk buat tu, iblis semua duk itah. Apa benda, makhluk apa yang Allah Ta'ala nak cipta ni? Bila siap saja Nabi Adam dia punya patung yang dalam syurga tu, maka Allah Ta'ala tinggalkan pada satu waktu yang kita tak ketahui. Maknanya tak masuk ruh lalu. Pada masa tu dalam hadis sebut, wal iblisu yatufuna haulahu. Iblis pun tawah di sekeliling dia, tengok, cek. Makhluk apa benda ni? Tengok, cek dia punya tubuh badan apa semua. Maka dia pun mari tengok. Antara kelemahan makhluk ni ialah manusia ni, kawasan tubuh badan ni ada banyak rongga-rongga. Kawasan lubang-lubang yang boleh masuk. Orang Terengganu panggil gelonggong. Gelonggong ni rongga lah maksud dia, okey. Boleh masuk banyak, okey. Boleh masuk banyak. Dan dia kata inilah kaedah ataupun cara untuk aku tewaskan makhluk ni ataupun untuk aku hasut dia. Sebab tu kita akan jumpa hadis Nabi sebut bahawasanya inna syayatina yajri majrad dam bani Adam. Sesungguhnya syaitan ni dia boleh masuk dalam saluran darah anak Adam. Seperti mana yang disebut dalam hadis lah. Kita baca matan dulu. Thumma khalaqa Adama biyadihi wa askanahu jannatahu wa qabla dhalika lil ardi khalaqahu wa nahahu an syajaratin qad nafadha qada'uhu alayhi bi akliha thumma ibtalahu bima nahahu anhu minha thumma sallata alayhi aduwwihi
فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. Sangat-sangat kita kena beri perhatian. Sebelum ada kita baca terjemahan dia dulu. Kemudian dia telah menciptakan Adam dengan tangannya, seperti mana yang saya sebut dalam surah Sad tu, dan dia menempatkan dia dalam syurganya. Dan sebelum itu dia telah menciptakan bumi, dan dia melarang Adam daripada mendekati sebatang pohon. Sesungguhnya telah berlaku qada, ketetapannya ke atasnya, iaitu Adam memakan buah daripadanya. Kemudian dia mengujinya dengan apa yang telah dilarang daripadanya. Kemudian Allah membiarkan musuhnya, iaitu Iblis, menguasainya. Lalu dia menyesatkannya dan dia menjadikan perbuatan makannya dari pohon tersebut menjadi sebab kepada turunnya dia ke bumi. Dia tidak mendapati jalan untuk tidak makan daripada pokok larangan, dan dia tidak dapat lari daripada ketetapannya. Allah Ta'ala cerita, pengarang kitab kita ni, iaitu Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani, dia cerita tentang usul kejadian manusia bermula daripada Adam, dan apa benda yang telah kena pada Nabi Adam, dan apa tujuan Nabi Adam diciptakan, apa dugaan yang telah dilalui oleh Nabi Adam, dan lagu mana kaedah untuk selamat daripada dugaan yang telah Allah Ta'ala timpakan kepada Nabi Adam. Sebab Nabi Adam ni lah manusia, asal manusia, dan kita kena tengok dan mengaji lagu mana kaedah Allah Ta'ala uji dia. Dan kaedah yang sama juga musuh dia akan guna pada kita sebagai anak Adam ni. Okey. Summa khalaqa Adam biyadihi wa askanahu jannatahu. Kemudian dia telah menciptakan Adam dengan tangannya. Sebelum pada tu saya nak petik satu syarahan para ulama. Walam yubashir syai'an biyadihi illa salasa. Antara kitab Arab yang saya sempat cek, dia punya syarahan, dia kata bahawa tidak ada benda yang Allah Ta'ala cipta dengan tangannya kecuali 3 benda. 3 benda je yang Allah Ta'ala cipta dengan tangan. Hak lain semua guna kaedah kun fayakun belaka. Sebut kata kun, jadi halu. Hak ni 3 benda ni Allah Ta'ala cipta guna tangan dia. Maknanya Allah Ta'ala bersungguh dalam mencipta makhluk dia. Yang pertama, Allah Ta'ala cipta Nabi Adam dengan tangan dia. Yang kedua, Allah Ta'ala telah menulis Taurat kepada Musa dengan tangan dia juga. Yang ketiga, Allah Ta'ala telah menanam tanah di dalam syurga ni, Jannatu Adnin, dengan tangan dia. Susung kedudukan tanah dalam syurga ni apa semua dengan tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni 3 benda yang Allah Ta'ala buat dengan tangan. Hak lain semua kaedah kun fayakun belaka. Cipta Nabi Adam, tulis Taurat kepada Nabi Musa dengan tangan dia, mengurus ataupun menanam tanah dalam syurga ataupun Jannat Adnin dengan tangan dia. Ni seperti mana yang disebut oleh para ulama lah dalam kitab Asy-Syariah, kitab-kitab berkaitan dengan akidah apa semua, dan juga disebut dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu oleh Al-Imam Az-Zahabi. Mukhtasar Al-Ulu oleh Al-Imam Az-Zahabi. 3 benda Allah Ta'ala cipta dengan tangan dia sendiri. Okay. Thumma khalaqa Adam biyadihi wa askanahu jannatahu. وقد تحدث القرآن عن خلق آدم في أول سورة البقرة. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وأسكنه جنته. Dan Allah Ta'ala telah menempatkannya di dalam syurga. Allah Ta'ala tempatkan Nabi Adam dalam syurga ni sekadar satu kemuliaan sahaja, bukan kata tujuan asal. Tujuan asal Allah Ta'ala letakkan, Allah Ta'ala cipta Nabi Adam ni memang nak letak di bumi dah. Dalil dia dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika mana Tuhan berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ni nak menjadikan di muka bumi ni khalifah, iaitu Nabi Adam AS. Maknanya asal tujuan Allah Ta'ala buat Nabi Adam ni untuk letak bumi dah. Cuma sebagai kemuliaan Allah Ta'ala letak dia dulu dalam syurga. Wa askana jannatahu wa qabla dhalika lil ardi khalaqahu. Dan dia telah menciptakan bumi. Wa nahahu an syajaratin qad nafadha qada'uhu alaihi bi akliha thumma btalahu bima nahahu anhu. Dia telah menciptakan bumi dan dia melarang Adam daripada mendekati sebatang pohon. Sesungguhnya telah berlaku qada, ketetapannya ke atasnya, iaitu Adam memakan buah daripadanya. Sebab tu saya nak berkongsi pada jemaah sekalian, antara surah dalam Quran yang menceritakan secara detail apa yang berlaku pada Nabi Adam apabila siap Nabi Adam ni diciptakan, wa nafakha fi jasadihi ruh, dan telah ditiupkan ke dalam jasad Nabi Adam ni ruh, maka apa yang terjadi? Antara surah yang cerita secara detail
ialah surah Al-A'raf yang cerita secara detail bagaimana kaedah musuh Nabi Adam yang telah memperdaya Nabi Adam dan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Adam setelah kena dugaan ataupun setelah diuji oleh Allah Ta'ala dan setelah makan pohon yang terlarang tu. Khususnya pada ayat yang ke-10 sampailah ke ayat yang ke-25. Sampailah ayat yang ke-25, Allah Ta'ala cerita secara umum. Dan saya nak berkongsi jugalah pada sekalian yang ada mana ni beberapa ayat daripada surah Al-A'raf ni, terutamanya ayat yang ke-11, bukan ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 bermula. Allah Ta'ala sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia iblis tidak termasuk dalam kalangan mereka yang tersujud. Kalau kita tengok siapa-siapa yang nak cek dalam telefon masing-masing ke ataupun nak cari Quran ke apa semua, Allah Ta'ala guna perkataan walaqad khalaqnakum, dan sesungguhnya kami telah mencipta. Ayat sebelah ni Allah Ta'ala nak cerita usul manusia. Sumber pertama diciptakan manusia ni daripada tanah. Thumma sawwarnakum. Kita kena faham bahawasanya bila Allah Ta'ala guna perkataan summa ni maksudnya kemudian. Kemudian bila Allah Ta'ala guna dalam Quran bermaksud proses sebelumnya. Nak pergi ke proses terusnya tu adalah satu jangka masa yang lama. Perkataan summa tu nak rakyat bahawasanya siap je batung Nabi Adam tu bukan terus tiup roh dak. Allah Ta'ala lock dulu ataupun biarkan dia dulu sehingga sawwarnakum, sehingga kami bentukkan rupa paras Nabi Adam apa-apa semua tu. Sebab kalau kita tengok hadis berkaitan dengan penciptaan Nabi Adam ni, Allah Ta'ala minta para malaikat ni kumpulkan dulu bahan-bahan utama dia, tanah, bubuh dulu dalam syurga siap-siap, bubuh dulu siap-siap dalam syurga, biar dulu situ. Lepas tu Allah Ta'ala mari dan Allah Ta'ala buat dengan tangan dia, siap dia punya patung dia, bentukkan muka dia, rupa parah apa semua, biar pula sekali lagi. Dia punya proses tu agak lama. Sebab tu dia guna perkataan summa, rahsia perkataan summa dalam Al-Quran ni. Kemudian siap bubuh roh apa semua, qulna lil malaikati isjudu, maka dikatakan kepada malaikat usjudu. Dan kita pun baca dah sebelum ni bab malaikat ni dia akan pernah engkar. Dia bila kata Allah Ta'ala suruh taat, suruh buat benda, dia akan buat lalu. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis, maka semuanya sujud kecuali iblis. Sebab benda macam saya royak adalah iblis ni dia telah yatufun haulahu. Bila dia tengok Nabi Adam tu diciptakan, masa patung Nabi Adam tu tengah Allah Ta'ala cipta, dia tengok tu dengan pandangan hasad dah, disebutkan oleh para ulama dalam kitab. Dia tengok tu dalam keadaan hasad. Dia rasa tak puas hati, Allah Ta'ala nak buat makhluk baru pula. Tak puas hati aku dengan makhluk baru ni, model baru ni aku tak puas hati. Okay. Jadi dia cari kok mana dia nak menjatuhkan reputasi makhluk baru ni. Sebab tu dia tengok, dia kelih sesa, dia cek satu-satu ke mana ataupun di mana kelemahan Nabi Adam ataupun manusia tu sendiri. Dan dia pun marilah kepala otak dia. Ni seperti mana yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Dia sebut marilah kepala otak iblis. Dalam fikiran iblis bahawasanya Nabi Adam ni ataupun manusia ni tak bijak sikit. Sebab tanah ni dia jenis jatuh bawah sama, api ni jenis naiklah ke atas sama. Tu kepala otak dia mikir lagu tu. Kepala otak dia mari gong orang panggil. Terenung panggil mangguk, sombong. Mari sombong nak diri dia. Dia mikir tu tak bijak. Siapa wi dalil? Tak ada orang wi dalil pun dia mari berasa dalam diri dia sendiri. Padahal kalau kita tengok tanah dengan api ni, tanah lebih solid lagi sebenarnya. Sumber yang lebih kemah lagi. Sebab tanah dia boleh mari stokor gitu ya. Api je kena tupang orang. Dia kena tupang satu benda. Api dia mesti kena membakar satu benda. Dia tak boleh mari tiba-tiba api stokor itu, tak boleh. Dia mesti sifat dia kena duduk atas kayu ke, duduk atas kertas ke, dia memang gitu, tupang orang. Tapi tanah ni dia boleh mari stokor gitu tanah. Ataupun tiba-tiba mari tanah, dia boleh. Maknanya dari segi gagah ataupun dari segi kemahnya penciptaan tu, tanah lebih kemah lagi. Sepatutnya gitu. Tapi biasalah orang ni bila dia ada hasad deki, dia tak nampak dah. Dia ada hasad deki, dia tak nampak. Sebab tu surah Al-A'raf ni Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, nak jadi iblis ke, nak jadi malaikat ke, ataupun nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, antara rahsia. Allah Ta'ala pun sebut dalam ayat yang kedua lah, qala ma man'aka alla tasjuda iz amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apa yang telah menghalang kamu untuk sujud ketika mana aku perintahmu wahai iblis untukmu sujud? Dia kata ana khairum minhu, aku ni lebih molek pada dia, lebih kemah, lebih hebat percintaan aku daripada dia. Khalaqtani min narin, mu cipta aku daripada api,
wa khalaqtahu min tin, dan mencipta dia ni daripada tanah. Macam saya ajak adil lah, buruh dia main mikir lagu tu, dia kata tanahnya dia jatuh ke bawah semua, api ni naik, jenis naik lah ke atas semua. Dia punya idea ataupun dia mari gitu. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Maka Allah Taala kata, keluar kamu, jauhlah kamu daripada rahmat aku, dan tak layak sikit pun untuk kamu ni tatakabbar, iaitu kamu membesarkan diri. Fakhruj innaka minas sagirin, keluar mu daripada rahmat aku, sesungguhnya mu ni golongan yang hina. Maka lepas daripada tu Allah Taala cerita permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhan, tolonglah beri aku ni penangguhan sehingga hari kiamat. Dia minta pada Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur aku ni sehingga hari kiamat. Tu permintaan asal dia. Dia minta lagu mana? Dia minta pada Allah Taala, panjangkan umur aku ni, biarkan aku hidup sehingga semua makhluk ni habis belaka, aku yang last sekali. Hak tu permintaan awal dia. Dia minta dengan Allah Taala gitu. Maknanya siapa habis semua, malaikat pun habis, biar aku yang last sekali dihapuskan. Maka Allah Taala kata, qala innaka minal munzarin. Allah Taala kata, aku tak akan wimu seperti mana yang mu nak, tapi aku berimu penangguhan. Maknanya siapa satu masa lagi mu akan tetap dimusnahkan sebelum daripada makhluk lain. Maknanya mu akan dimusnahkan ketika sangkakala tu juga. Mu tidak dimusnahkan selepas ada sangkakala pertama kedua tu tak. Maknanya Allah Taala terima hajat dia, tapi Allah Taala ubah sikit hajat dia. Asalnya nak hidup last sekali, tapi Allah Taala dak wi gitu. Allah Taala panjangkan umur ni sehingga hari kiamat. Tu saja. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, kerana engkau telah menghukum aku sebagai sesat. Dia salah ke Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 16 ni kita tengok perangai orang yang ada hasad dengki dan orang ni, dan dia ada hasad dengki, dia ada sombong lalu. Dia akan berkumpul dua sifat ni selalu. Dia orang Allah Taala beri dah kepada dia hak yang mana dia nak, walaupun Allah Taala tukar sikit lah dia kata, dengan sebabmu telah menyesatkan aku. Padahal Allah Taala tak sesat kamu, dia pada asal dia sendiri yang rasa gong dalam diri dia. Tiba-tiba dia kata Allah Taala sesatkan dia. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, dan aku akan jadikan, aku akan duduk di atas jalanmu yang mustaqim, yang lurus ni. Allah Taala guna perkataan la aq'udanna, maknanya ibaratnya gini, jalan yang lurus, syaitan duduk cokoh tengah tu. Dia belok kita untuk lalu jalan tu. Tu kerja syaitan. Sebab tu dalam surah Al-A'raf ni Allah Taala nak royak juga bahayanya musuh yang akan kita hadapi ni. Sebab musuh yang kita hadapi ni musuh yang ada hasad dengki dengan kita. Bukan musuh yang saja-saja nak nguduh kita tak. Musuh yang dia akan cari kita, dia akan robohkan kita punya maruah apa semua pada tahap yang paling bawah sekali. Orang yang ada hasad dengki, dia nak merosakkan orang, dia tak akan buat plan kerja dia biasa-biasa tak. Dia akan atur gerak kerja dia yang sangat hebat supaya orang ni siapa puas hati dia. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ayat yang ke-17 ni pun kita kena perhati juga. Allah Taala sebut bahawasanya iblis mengisytiharkan perang dia kepada anak cucu Adam. Start daripada mu sesatkan aku, dan dia tak puas hati dengan kita ni anak cucu Adam, sebab dia cipta saja Nabi Adam, tiba-tiba dia dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ni kena gini dengan sebab adanya Nabi Adam. Kalau tak ada Nabi Adam, aku tak kena gini. Tu dalam kefahaman dia, kefahaman syaitan, kefahaman iblis tu sendiri. Maka dia pun start melancarkan ataupun mengisytiharkan peperangan dia terhadap anak cucu Adam pada ayat ke-17 ni. Summa la'atiyannahum, aku akan mendatangi mereka, iaitu aku akan menggoda mereka daripada bahagian depan, min baini aidihim wa min khalfihim, dan juga daripada bahagian belakang, wa an aymanihim, dan juga daripada bahagian kanan, wa an syama'ilihim, dan juga daripada bahagian kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau tidak dapati kebanyakan mereka ni orang yang bersyukur dan taat. Iblis kata, aku akan kacau dan goda anak Adam ni depan, belakang, kiri, kanan, 4 arah. Ada 2 arah yang tak disebut dalam ayat ni, atas dan bawah. Allah Ta'ala tak sebut. Sebab 2 arah ni, arah kita, tempat kita minta tolong dengan Allah Ta'ala. Atas tempat kita berdoa, bawah tempat kita sujud. Jadi manfaatkan 2 arah ni. Sebab tu kita akan tengok hadis-hadis. Walaupun hadis-hadis ni tak sampai pada hadis yang sahih, tapi para ulama sebut bahawasanya Nabi riwayat bahawasanya setiap anak Adam yang angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka syaitan akan kecewa dan berputus asa sebab anak Adam tu telah minta pertolongan dengan yang maha hebat.
bila kita minta akak tangan ke bahagian atas, kita guna arah atas untuk berdoa, maka syaitan akan berputus asa dan kecewa. Sebab arah ni dia tak boleh masuk. Arah depan, belakang, kiri, kanan dia boleh masuk. Atas, bawah. Bila dia tengok kita sujud, dia tengok kita berdoa, maka dia akan kecewa. Dalam hadis yang dhaif sebut, syaitan kata, ya wailah, ya wailah, ya wailah, qad asama minni dinuhu. Celakalah aku hari ini, telah terpeliharalah agama dia bila dia minta dengan cara berdoa ataupun dia minta dengan cara sujud. Syaitan akan kata gitu. Sebab tu kita tengok ada hadis yang cerita bahawasanya ketika mana Nabi ni nak bangun solat tahajud, Nabi berasa kena ludah di syaitan. Nabi berasa kena ludah sebab syaitan rasa frust Nabi buat benda tu. Kita tak berasa sebab kita tak bangun, kita tak berasa lah. Nabi berasa sebab Nabi bangun, Nabi berasa lah. Okay. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka Allah Taala kata dalam ayat 18, qala khruj minha madh'uman madhura la man tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Ayat yang ke-18, Allah berfirman, keluarlah kamu dari syurga sebagai makhluk terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di kalangan mereka ada yang mengikutmu, pasti aku akan isikan ke dalam neraka Jahannam dan juga bersama dengan kamu semua. Ayat yang ke-18 ni Allah Ta'ala cerita bahawasanya ada dua benda sini. Yang pertama, siapa yang ikut syaitan, maka dia akan jadi bahan bakar api neraka. Dan yang kedua sini, satu alamat yang kita nak nampak, dan benda juga disebut oleh Imam Al-Muzani dalam bab seterusnya, bab yang ke-7 dan ke-8 lagi, bahawasanya Allah Ta'ala ni telah siapkan dah siapa yang akan jadi ahli neraka, siapa yang akan jadi ahli syurga. Benda ni ada dah. Benda ni sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ni ayat 19 ni ialah kemuliaan. Sebab apa Allah Taala letak Nabi Adam dalam syurga ni? Sebab Allah Taala nak Nabi Adam apa sekiranya mu ikut arahan aku, mu akan duduk tempat ni juga, mu akan balik asal tempat ni. Aku cipta manusia ni dengan rahmat aku, nak suruh duduk syurga lah ke? Semua sekali nak suruh duduk syurga lah ke? Sebab tu aku mu tengok keindahan syurga. Suruh tengok keindahan syurga. Cuma mu duduk lah ni, aku nak test selalu. Mu jangan dekat satu pokok ni. Hak lain mu boleh makan lah ke, jangan dekat satu pokok ni. Maka ayat yang ke-20, ayat 20, 21, 22 ni kena perhati molek kaedah syaitan ataupun musuh iblis ni, dia memperdaya anak Adam ataupun cucu Adam ni lagu mana. Kaedah dia. Fawaswasa lahum asy-syaitan, ayat yang ke-20. Kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepada keduanya. Fawaswasa lahum asy-syaitan liyubdiya lahumma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup daripada mereka. Situ kita kena perhati. Syaitan ni dia goda manusia, dia punya tujuan yang paling tinggi sekali ialah liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma, untuk disingkapkan apa yang telah tertutup pada manusia. Disingkapkan ni maksudnya terbuka aurat maksudnya. Maknanya Allah Taala guna kalimah ni ataupun misal seperti ni, Allah Taala nak ayat bahawasanya syaitan dia akan usaha pada kita ni supaya maruah kita sebagai manusia ni tergadai gitu saja. Sebab kita ni maruah kita hak paling common sekali maruah ni pakai baju. Pakai baju ni dipanggil tutup maruah. Orang yang pakai baju ni biasanya orang yang menjaga maruah. Orang miskin ke, orang kaya ke, orang tu orang yang melarat ke, miskin setara mana pun, paling kurang dia akan ada baju untuk tutup kemaluannya. Dan syaitan dia akan usaha untuk buka juga benda tu semua sekali. Maknanya siapa tahap tu dia akan cari hello supaya manusia ni terbuka semua sekali maruah dia. Siapa tahap tu maknanya dia akan cabut kemuliaan manusia ni daripada sekecil-kecil kemuliaan sampailah ke sebesar-besar kemuliaan. Tu kerja syaitan, tu kerja iblis, dan itulah pelan iblis terhadap manusia. Tu dia punya kehendak dia. Dan dia pun bisik kepada Nabi Adam dan juga Hawa. Dia kata qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Iblis berkata kepada Nabi Adam dan juga Hawa, ma nahakuma rabbukuma, Tuhan ni tidak larang, Allah Ta'ala ni larangmu untuk mendekati pokok ni ialah sebab takut bila mu makan pokok ni mu akan jadi malaikat ataupun mu akan jadi orang yang kekal dalam syurga. Tengok dia buah iblis lagu mana. Dia goda Nabi Adam ni supaya Nabi Adam mikir
makan buah tu jadi dekat dengan Tuhan. Tu benda kita kena faham. Syaitan ni dia akan goda kita supaya kita buat satu benda tu, supaya kepala otak kita faham, buat benda tu jadi dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab Nabi Adam ni dia berusaha nak dekat dengan Allah Ta'ala. Dia yang jadi dia makan ni, sebab syaitan kata mu makan jadi kau dekat dengan Allah Ta'ala, mu akan jadi orang yakar. Dan ni nak royak sini, bahayanya syaitan ni, dia punya godaan yang paling bahaya ni ialah zuyyina lahum su'u amalihim. Dia akan hiasi amalan anak Adam tu nampak macam betul, nampak macam hebat, nampak macam hok ni lah agama sebenarnya. Tu kaedah paling terbahaya sekali yang akan digunakan oleh iblis. Macam sebahagian kita, benda kita faham dah, orang kata hok ni lah agama, buatlah hok ni. Syaitan ni dia akan usaha kita untuk kita masuk ke dalam bid'ah. Yang paling mudah sekali dalam bid'ah. Sebab bid'ah paling bahaya sekali. Sebab bid'ah ni luar nampak macam agama. Bila orang nampak macam agama, orang yakin wak ni ada pahala. Macam mana perasaan ni juga telah berlaku pada Nabi Adam. Iaitu Nabi Adam dia nampak makan pokok ni jadi kau rekat. Apa tak mau makan, gilah makan. Macam kita nak buat benda hok yang kalau kita royak Nabi dak buat. Dia kata memang Nabi dak buat, tapi ada orang royak buat lagu ni jadi kau rekat dengan Allah Taala. Hok yang royak ni bukan orang biasa-biasa tu urusan. Dia pun dapat mimpi sahur juga. Jadi lagu tu kaedah yang sama. Syaitan akan guna kaedah yang sama. Kaedah yang sama saja. Sebab tu kena perhati molek ayat ni ataupun surah ni, sebab surah ni nak royak kaedah yang akan digunakan oleh syaitan. Hak yang kemungkaran, kejahatan tu memang jelas orang nampak lah ke dah. Cuma hak jenis lagu ni dia panggil syaitan menguasai emosi manusia. Sebab kita semua ni hidup atas dunia, kita nak dekat dengan Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang kaedah tu kita nak nampak. Tambah pula dengan jahil, tak mengaji ilmu, kau dok nampak ni tu. Patang orang wi zikir, pakai bahang lalu. Sebab percaya zikir ni kau dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab percaya. Semua hak yang kena tipu ni bukan kata dia kata muzik yang ni zikir ni tak boleh pahala. Tak ada seorang pun nak buat zikir tu. Mu ambil wirid ni dah buat apa benda kelebihan wirid? Ada benda pun buat saja. Tak ada seorang orang bodoh akan buat kerja gitu. Mana katanya kalau dia terpegung dengan wirid, dengan zikir, dengan amalan tertentu ni, sebab dia percaya kelebihan yang ada di belakang tu, walaupun kelebihan tu palsu. Sebab tu syaitan ni dia punya kerja dia zuyyina lahum su'u amalih. Dia hias amalan tu nampak macam comel. Dan dia beri janji-janji palsu. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala cerita, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya dah ingat ayat yang ke berapa. Cuma ayat ni wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr, Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika mana semua manusia yang selesai dah, hak masuk syurga, hak masuk neraka. Hak masuk neraka ni dia akan tengok Allah Ta'ala keluarkan di dasar neraka ni satu tiang. Dan pada masa tu naiklah berkhutbah Iblis pada masa tu. Iblis pada masa tu naik berkhutbah. Dan kita minta pada Allah Ta'ala jangan kita dengar lah khutbah ni. Kalau kita dengar dan kita duduk dalam neraka juga pada masa tu. Khutbah lain kita boleh dengar, khutbah ni jangan boleh dengar. Okey? Syaitan kata waqala asy-syaitanu lamma qudiyal am. Maka berkata syaitan ketika mana telah selesai segala urusan pembahagian syurga neraka, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada kamu ni janji, dan janji tu Allah Ta'ala tepati. Dan aku pun beri juga janji padamu, tapi janji tu aku pelawak syaitan akan cakap gitu, iblis akan cakap gitu. Kita boleh tengok dalam surah Ibrahim. Mungkin kita boleh buka sekejap untuk dapat gambaran jelas lagi. Dia panggil khutbah iblis di dalam neraka. Surah Ibrahim juzuk yang ke-13. Ayat yang ke-22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada kamu janji yang benar, dan aku pun berjanji pada kamu, tapi aku menyelisihi janji itu. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Pada masa ni orang-orang yang ikut godaan syaitan dia akan menyesal, sebab iblis telah beri pengakuan yang jujur ketika pada masa ni. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Sebenarnya aku ni tak ada sultan, tidak ada kekuatan pun untuk aku serumu boleh ikut aku. Tapi aku hanya bisik kamu fastajabtum li. Mu yang ikut aku. Mu hak bodoh sekarang ni. Nak ayat gitulah. Dalam neraka ni. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salah aku, salah dirimu. Dia kata. Jangan salah aku. Mu yang ikut aku.
Okay. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh zalimina lahum azabun alim. Hak yang ngelah sekali itu paling sedap saya kata-kata iblis, innadh zalimina lahum azabun alim. Sebenarnya orang-orang yang zalim ni dia akan dapat azab yang pedih. Dia menyifatkan orang-orang yang ikut dia ni zalim juga. Mana kata iblis pun akan sebut gitu juga. Mana kata ni dia panggil khutbah iblis di dalam neraka lagi. Seperti mana yang hadis riwayat Imam Bukhari. Cuma nak riwayat iblis ni dia punya gerak kerja yang paling bahaya, paling kita tak nampak sekali, dia akan kawal emosi kita. Dia akan royak pada kita, buatlah ibadat ni, buatlah benda ni. Bila mu buat, mu dekat dengan Tuhan. Kita tertipu dengan ibadah tu. Tambah pula kita tidak ada ilmu, hak tu yang paling bahaya. Sebab tu surah Al-A'raf perlu diberi penekanan. Perlu usaha untuk orang faham surah ni, lagu-lagu mana pun. Sebab ni kerja asal usul kejadian. Manusia ni gelecoh ataupun manusia ni jadi ikut syaitan dengan sebab lagu mana. Kalau syaitan kata, wahai Adam, makanlah, makan masuk neraka dulu, Nabi Adam tak akan makan. Kalau dia kata gitu pada Nabi Adam, ya Adam, makan, mu akan masuk neraka dulu, Nabi Adam tak akan makan. Tapi dengan sebab dia kata makan, mu akan jadi orang dekat. Bila sebut dekat dengan Tuhan ni, semua orang nak dekat dengan Tuhan. Semua kaedah tu belaka. Sebab tu saya royak sama perumpamaan mudah, semua orang bawa jenama Islam belaka. Jenama ni jenama Islam. Hak ni ngaku dia Islam, hak ni ngaku dia Islam, hak ni ngaku dia Islam. Cuma kadang-kadang barang tu barang original dengan barang kopi ori. Hak tu kita kena beza. Hak tu yang kita kena beza. Nak beza lagu mana? Kena balik mengaji pada sumber asal balik. Sumber asal balik. Okey. Sebab tu kita kena tengok. Saya beri contoh mudah. Quran dan hadis ni sumber paling asas sekali dalam kita beragama. Dan sebahagian orang yang dakwa di agama, dia ambil Quran, ambil sikit, celup sikit je hak fahaman dia tu dengan Quran, maka orang akan tertipu, orang akan faham tu. Sebab nampak hak dia mudah. Tak payah mana buat 2-3 perkara boleh masuk syurga lalu. Ambil hak dia. Hak jenis buat-buat ni kena ngaji, kena faham bahasa Arab. Makan masa lama. Sebahagian orang dia tertipu gitu. Okey. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ayat 21. Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya akulah pemberi nasihat pada kamu berdua. Dah lah royak gitu, pergi sumpah pula depan kawan tu. Aku ni penasihatmu ni sebenarnya. Aku ni lah orang yang nak menunjuk jalan baik bagimu. Bila royak gitu, kau pakai Nabi Adam makan lalu. Fadallahuma bighurur, maka syaitan memujuk keduanya untuk makan dua buah itu dengan tipu daya. Tak kala keduanya itu telah merasai buah pohon kayu itu, tampaklah baginya kedua-dua aurat. Falamma zaqa, dan ketika mana kedua-duanya, Adam dan juga Hawa telah merasai pokok ataupun buah larangan itu, badat lahuma sawatuhuma. Sebab tu pokok ni sebahagian riwayat sebut syajaratul khuldi. Syajaratul khuldi maksudnya pokok yang kekal. Kekal lagu mana? Sebab Nabi Adam percaya makan tu jadi kekal. Bukan nama buah tu khuldi. Sebahagian orang dia apa benda? Dia kata buah tu khuldi. Kan sebahagian orang, saya tak pasti, sebahagian orang dia ada buat lakarang pokok tu sendiri. Dulu-dulu, zaman dulu saya pernah tengok, sama cek dulu. Ada orang tepek gambaran apa semua. Dan cerita Nabi Adam dengan Nabi Adam yang juga Hawa dalam bab ni pun tak terlepas daripada riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat ni memang mengganggu tujuan kita nak faham Quran. Riwayat Israiliyat ni sangat buruk. Sebahagian orang bila dia baca, sebagai ustaz dia baca ni, dia cerita sebab apa orang lelaki dia ada halkung, sebab apa orang perempuan ada payudara, sebab cerita ni. Cerita ni bukan nak royak benda tu pun. Cerita ni nak royak tolong berjaga-jaga dengan musuhmu. Tolong berjaga. Tak cara halkung dengan benda tu pun. Duk cara buah tu tak mau. Sebahagian orang dia lari. Israiliyat dia akan mengganggu benda tu. Macam baru ni hari Jumaat ni saya mengajar di Kemamang setempat, saya buka tafsir surah Kahfi. Cerita ketiga, cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni. Allah Ta'ala perintah Nabi Musa untuk mengaji dengan Nabi Khidir. Hikmah untuk kita cari ilmu. Antara hikmah cerita tu ialah untuk cari ilmu. Walaupun kita tengok Nabi Musa tu pangkat dia besar lagi, Nabi Khidir tu bawah lagi, tapi sebut kata perintah untuk mengaji ilmu ni, kerja dakwah pun kena tinggal. Sebab Allah Ta'ala perintah Nabi Musa ni tinggal umatmu, tinggal ke Nabi Yushak bin Nun, tolong pergi mengaji dengan Nabi Khidir, nak royak kepentingan ilmu. Bila saya cerita selesai kuliah, ada seorang jemaah mai tanya saya. Dia kata, "Hak ustaz cerita tu rekah sangat, hak saya dengar panjang lagi." Dia kata, "Hak saya dengar hak bahagian bunuh budak tu panjang lagi." Lepas tu saya tanya dia, dah panjang-panjang tu faham dia? Tak faham benda nak dengar budak tu jelah. Dia jadi dengar hak Israiliyat tu tak siapa maksud. Israiliyat ni tokok tambah daripada ahli kitab. Dan ahli kitab ni dia punya perangai sama juga dengan syaitan apa semua pun, mengelirukan agama juga. Sebab tu kita kena faham. Sebab tu saya ingat tok guru saya, guru kita semua lah yang mengaji di Jordan tu,
Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ni, dia ada tulis buku yang khusus berkenaan dengan Israiliyat dan kesan Israiliyat terhadap ayat-ayat Quran, menyebabkan orang tak faham Quran. Sepatutnya kefahaman tu nak royak bahayanya musuh nama dia iblis, tapi pergi nampak halkung dengan payudara juga. Jadi rosak halu fahaman Quran. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang cerita Nabi Adam ni yang kita boleh ambil. Sebab malam ni pun saya berhajat nak baca 2 bab saja malam ni, dan insya-Allah kita akan sambung lagi bab ke-5 dan seterusnya sampai kita habis kitab ni lah. Setakat tu saja untuk malam ni, dan sebelum saya tutup saya beri buka kata benda soalan dululah, takut ada orang yang nak bertanya. Tak ada soalan ada. Clear dah masa tu. Kalau tak ada saya tutup dulu lah dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.